Selamat datang ke podcast Orang Miskin. Jadi, aku nak buat something short, whatever. So, aku ada masa sikit. Aku nak buat pasal, aku nak cerita kau pasal 3 komik terjemahan Hong Kong. Aku tak letak ni sebagai yang terbaik ataupun yang paling best and whatever else. Sebab aku just nak cakap sikit je pasal 3 tajuk ni. Pasal, terutama sekali pasal terjemahan dia. Tapi juga pasal kualiti dia. So, dia tak ada masuk list apa-apa yang definitif. So aku akan start lah dengan nombor satu. Bagi aku, nombor satu ni dia ada kaitan dengan list aku nanti, senarai aku nanti, pasal komik terjemahan yang paling best sekali. Termasuklah China, Hong Kong, Jepun, semua sekali lah. So bagi aku, komik terjemahan yang paling aku suka sekali ialah Raja Wira. Okay? So Raja Wira, dia berlainan daripada komik Hong Kong lain. Dia bukan pasal watak utama nak jadi yang paling hebat, nak jadi yang paling kuat or whatever. Raja Wira ialah satu cerita yang ditulis oleh Chris Lau, seorang penulis yang juga buat, tak silap aku, Pustaka Langit or something like that lah. So konsep dia best. Konsep dia ialah pada berpuluh-puluh tahun yang lepas ada 3 perwira yang hebat lah, which is perwira pedang, perwira parang dan perwira cinta. Okay. So perwira parang dia jadi jaguh yang terulung. Dialah yang paling terror sekali lah. So basically dia boleh kalahkan semua orang lain. Perwira pedang pula, dia punya impian ialah untuk menjadi maharaja. So dia jadi maharaja dan nama dia sekarang ialah Maharaja Pedang. Lepas tu yang ketiga ialah perwira cinta. Dia ni terror kungfu dia berdasarkan tendangan. So dia terror gila tendangan. So terkajang-terkajang orang tu dia power. And then apa dia dapat lah, dia dapat cinta. So dia dapat kahwin dengan seorang perempuan. Cerita dia pasal anak kepada perwira cinta. So perwira cinta punya anak, nama dia Si Putih. Buat terjemahan dia lah, Si Putih. Dan dia telah pergi ke Kota Pedang yang dirajai oleh Maharaja Pedang. Dan apa dia nak buat ialah sebenarnya dia nak satu benda je. Dia sebelum dia sampai ke sana, dia berhenti kat satu kedai. Lepas tu dia minum arak. Tapi dia tak faham kenapa orang minum arak. Lepas tu si pekedai tu cakap kat dia, hanya lelaki yang telah merasai keperitan hidup boleh menghayati minuman yang pahit. So dia nak cari apakah maksudnya benda tu. Dia nak dapatkan pengalaman hidup lah basically. So benda ni isu dia tak silap aku dalam 3/3 isu je. Aku rasa terlalu pendek sebab cerita dia best. Cerita dia pasal Si Putih masuk dalam tu, masuk dalam Kota Pedang dan dia jumpa dengan kawan-kawan dia, Si Hitam. Lepas tu dia jumpa dengan si apa nama perempuan tu, 10 Tahil tak, sebelum tu dia jumpa dengan Hati Wu ke apa benda lah. Ada seorang mamat lagi lah, dia punya sidekick. Lepas tu dia liberate seorang perempuan ni, nama dia 10 Tahil. Sebabnya perempuan tu kena lelong jadi hamba abdi. Lepas tu dia beli 10 Tahil dengan 10 Tahil emas ke perak. Okay, aku dah lupa. So anyway, and then satu lagi ialah putera ke-13. Putera ke-13 ialah putera anak kepada Maharaja Pedang. Dan dia inline untuk jadi maharaja. Dia ada test, ada 13 test or something. Siapa menang satu kontes akan dapat 1 point. So siapa yang paling banyak point by the end of it akan jadi maharaja. So Si Putih cuba untuk menyokong si apa nama ni, putera ke-13 tu yang dia gemuk, dia loser. Walaupun putera ke-13 tu sebenarnya dia tak berminat langsung untuk jadi maharaja. Dia berminat nak buat satu almanak, karya yang hebat pasal baju dalam perempuan. Okay? Dia nak cakap bahawa okay, kalau dia curi baju dalam perempuan, lepas tu kalau baju dalam tu masam, itu maksudnya malam-malam perempuan tu dia sepanjang hari dia bekerja keras, so malam-malam dia tak ada masa sangat nak basuh baju, so dia memang berpeluh, so peluh dia masam. So kalau pahit pula, kalau baju dalam tu rasa dia pahit, itu maksud dia selalu kena dera dengan sesiapa lah. So malam-malam dia akan menangis. So baju dalam dia akan rasa pahit. So itu ialah jenis kandungan dalam almanak baju dalam yang nak dibuat oleh putera ke-13. Tapi okay, so watak utama Raja Wira, Si Putih, dia bukanlah yang paling terror sekali lah berkungfu, berlawan. Dia bukan paling kuat. In fact, Hati Wu ke apa lah, mamat member itu Wu lah, Wu, nama dia Wu. Wu tu lagi power daripada dia. In fact, 10 Tahil pun mungkin lebih power daripada dia later on. Tapi the point is dia punya kelebihan ialah tactical. Dia punya otak memang tactical. So bila dia buat macam tu, dia buat macam ni, apa benda lah, dia gunakan semua benda yang ada dekat dalam dia punya environment untuk dia menang. Menang dia pula bukan menang bertarung. Menang dia ialah untuk menang
the war, not the battle. So it's very, bagi aku it's more interesting daripada Sun Tzu punya Art of War yang bagi aku bosan, tak best and fake lah. Sesiapa yang cakap dia suka Art of War, dia memang loser lah bagi aku. Biasanya orang yang quote Art of War ialah orang yang dah nak kalah. So dia cuba akan cakap bahawa kekalahan dia hanyalah satu setback dan sebahagian daripada strategi yang lebih besar, yang lebih hebat, supaya orang tak akan pandang rendah pada dia, which is stupid lah. Kalau kau kalah, kau kalah. I mean, orang kalah, orang menang, it's like whatever lah. Nobody gives a shit, kau tak sebenarnya. Pasal Sun Tzu's Art of War. Tapi Raja Wira, dia best sebab dia, bagi aku menunjukkan dalam lambakan komik Hong Kong yang cerita pasal akulah yang paling kuat, lepas tu aku kuat lagi, lepas tu semua orang bertumbuk nak tunjukkan dia lebih kuat. Tak ada benda pun, tak ada teknik baru, tapi cuma just tumbuk je. Lepas tu tumbuk lawan tumbuk. Mana ada orang bertumbuk? Dia punya tumbukan tu buku, dia punya buku 5 tu bertembung. It's like, Pendekar Laut sukalah buat macam tu. Raja Rimba ke whatever. Macam bodoh lah. So aku rasa benda-benda tu terlalu simple, terlalu bangang. Raja Wira is all political. In fact, karya aku Nafiri, yang tak tahulah bila nak siap, tak tahulah bila nak keluar. Nafiri sebenarnya cerita dia lebih kurang macam Raja Wira. In the sense that hero utama bukanlah orang yang paling terror berlawan. Tapi dia main dia taktikal. And it's based on Narashikamaru juga dalam Naruto. So kau bayangkan kalau Narashikamaru ialah watak utama Naruto dan bukan Naruto yang membosankan. So Raja Wira aku suka, dia agak lucah juga. Dia ada macam-macam lah, ada scene raba-raba, ada scene bromance. Dia orang pergi ke macam-macam tempat yang ada gundik, bukan gundik, they call it courtesan. So courtesan ialah basically perempuan-perempuan yang diasuh untuk memberi layanan kepada kepada orang istana. Okay, so aku rasa, dan ada juga courtesan tu yang memainkan peranan penting dalam percaturan politik Kota Pedang, dan aku rasa memang Raja Wira ialah satu karya yang kompleks, yang berlapis-lapis, tapi tak ramai orang dah baca sebab dia orang bodoh atau no lah, dia orang tak ada taste. So itu Raja Wira. Tapi dari segi terjemahan, aku suka terjemahan dia, tapi tak adalah benda yang kelakar sangat. The next one, nombor 2, akan ada sikit benda yang kelakar. Okay, Pedang Setiawan. Okay, Pedang Setiawan, tajuk asal dia ialah dalam bahasa Cina, Hong Kong, Cantonese ialah Fung Wan. Aku tak tahulah aku cakap betul ke tidak, sebab dia bahasa Cina ni dia susah sebab dia tonal. Dia tonal maksud dia ada, kalau katalah kau cakap ma, kau boleh cakap ma, whatever the fuck, aku tak reti sangat. So bila kau tonal macam tu, kalau aku cakap macam Fung Wan atau Fung Wan, dia jadi benda lain. Basically Fung Wan is basically wind and cloud lah. Fung is wind, Wan is supposedly cloud, sepatutnya. So it's about pejak badai, pejak awan dalam Pedang Setiawan. And then dekat dalam bahasa Mandarin is Feng Yun or Feng Yun, whatever the fuck lah. So ejaan ni ialah Feng space Yun, Feng Yun. Sebab si watak utama dia, nama dia Ni Feng ataupun Lip Fung. Aku suka Lip Fung. Aku suka Ni Feng. Tapi dalam Cantonese dia Lip Fung lah. So anyway, so dalam terjemahan dia, aku lebih suka terjemahan dia. Wind, which is Feng, Ni Feng, dia ialah penjejak badai, dan si Cloud ialah penjejak awan. So aku suka dia buat penjejak awan. Apa yang aku suka dalam Pedang Setiawan sebenarnya, okay, jalan cerita dia lepas edisi ke 100 atau 200 dah mengarut, dah tak best, dah melampau. Aku rasa selepas dia orang kalahkan Wira Utama, dia dah jadi tak best. Yang Tok Guru dia asal tu, semua cerita lepas tu mengarut, tak best, pergi mampus, aku tak suka. Tapi apa yang kita suka ialah terjemahan dia. Okay? Terjemahan dalam Pedang Setiawan, terjemahan dalam Pedang Setiawan untuk hikmat-hikmat dia memang best. Contohnya hikmat Pedang Salji, which is one of my favourite, which is actually sebenarnya parang. It should be parang sebab si Pedang Salji tu bukan pedang, dia sebenarnya ialah parang. Dalam bahasa Cina dia ada pedang ialah benda yang double bladed yang lurus tau. Parang atau golok ialah benda yang single bladed macam parang salji. Dia bukan pedang salji, dia parang salji. Yang pedang istimewa ialah pedang istimewa. Okay, terjemahan dia untuk hikmat Pedang Salji, macam aku tak ingat semua tau. Dia ada 6 tak silap aku jurus dia. Tapi yang first ialah kesejukan sepandang layang. Okay. Second ialah terbentuk ais 3 kaki, as a defensive stance. So lepas tu tak silap aku ada ni
teratai merah yang terlantar di luar pagar. Okey, jurus terlantai merah yang terlantar di luar pagar ni dicipta oleh Yan Wang, which is parang gila or something like that. Which is bapa kepada Ni Feng ataupun Lip Fung, penjejak badai, bapa penjejak badai, selepas dia dapati bahawa bini dia, isteri dia telah cheated on him, telah broman dengan Po Jun. So dia basically dia nampak, dia tahu yang bini dia tengah broman dengan orang lain dekat dalam rumah dia. Dia duduk kat luar dengan hati yang panas membara. Dia mencipta jurus teratai merah terlantar di luar pagar. So aku rasa macam it's very poetic. Dia amat puitis sekali. Aku macam yeah motherfuckers. And then lepas tu kau ada apa lagi? Ini best. Jurus takhir dia tak pernah dipakai pun setahu aku lah, sebab aku dah stop reading Pedang Setiawan. Dalam dalam hikmat Pedang Salji tu ialah apa nama ni? Sejuk mata pedang, dingin hati. Wah, gila babi. Aku rasa macam best gila. Lepas tu dia orang juga translate benda-benda macam hikmat tanpa nama. Kita masih lagi dalam hikmat. Hikmat pedang tanpa nama. Ada satu jurus tu nama dia kesedihan tidak terperi. Oh, best. So dia macam emotion. Jurus pedang tu menggunakan emotion. So basically ada satu anak murid kepada tanpa nama. Dia tak dapat nak kuasai kesedihan tidak terperi sebab dia pada masa tu ialah seorang yang muda dan tak dapat menghayati kesedihan. Okay? So dia pun buat satu jurus untuk menggantikan kesedihan tidak terperi atau answer dia, jawapan dia kepada kesedihan tidak terperi. And jurus tu nama dia ialah kegeraman terbuku di hati. Oh, gila babi best. And then Tok Guru dia tanpa nama, Mo Ming. Aku rasa lah nama dia Mo Ming. Dia tanpa nama, dia mencipta, dia belajar satu hikmat tau. Nama dia 1000 pedang pulang ke asal. Oh. So itu semua orang tahulah. I mean, dekat dalam bahasa Inggeris terjemahan dia masa tengok filem Storm Riders, which is actually Fung Wan. It was Origin of Swords, which is stupid lah. Aku tak suka. Aku rasa tak puitis langsung. Bila dia translate dalam English, dia jadi tak best. Aku juga suka pepatah yang dia gunakan dalam ni. Sebab dia pepatah, aku tak tahu itu sama ada versi yang betul, versi penuh pepatah Melayu tu. Tapi dia buat macam ni. Okay, kau tahu pepatah yang di luar mati emak, ditelan mati bapak. Or some shit like that. Or ditelan mati emak, di luar mati bapak kan. So, dia punya pepatah dalam Pedang Setiawan tu, dia buat macam ni. Seperti memakan buah si malakamo. Ditelan mati emak, di luar mati bapak. Aku macam, what the fuck is buah malakamo? Tapi dia memang pakai, so it's like whatever. So, seluruh cerita tu, dia buat dengan penuh bersajak, penuh puitis, penuh bahasa yang macam pekimak lah. Bahasa yang pelik-pelik. And walaupun aku rasa bahasa tu, terjemahan tu tak betul. Memang banyak kesalahan. Tapi, aku rasa efek yang dia bagi ialah something yang nice. Sesuatu yang best untuk kau follow. Okay? Cakap pasal terjemahan, kita pergi ke nombor 3. Nombor 3 ni ialah satu parody kepada komik terjemahan. Nama dia Pendekar 2 Rico. Okay? Pendekar 2 Rico ni diterjemah seolah-olah dia orang tak tahu nak terjemah, and dia orang penterjemah tu hanya berdasarkan pada visual yang ada tanpa skrip komik, tanpa tahu apa yang jadi. Contohnya, salah satu pada jurus dalam Pendekar 2 Rico ialah anjing lapar melahap tahi, which is like what the fuck. And then macam tu lah. Lepas tu dalam tu dia ada self-referential humor yang macam, kalau saya ialah orang yang baik dan tidak akan menggunakan senjata untuk masuk ke dalam menyelinap ke dalam mansion ini or something like that. Lepas tu next page kau nampak semua guard ada pisau terbang tercocok kat kepadai dia orang. Lepas tu dia orang semua cakap, tak menggunakan senjata, habis tu pisau yang terpacak kat kepala aku ni apa? So it's like benda-benda kelakar macam tu. Aku rasa ia macam parody betul kepada semua komik Hong Kong terjemahan. Dan aku rasa kalau kau dapat jumpalah Pendekar 2 Rico, tolonglah beli. Kalau kau tak suka, kau jual kat aku 2-3 kopi pun tak apa, sebab aku suka gila Pendekar 2 Rico. Pendekar 2 Rico juga ada satu scene tu, dia luangkan sebanyak 2-3 muka surat, sedang kata satu muka surat lah kot, maybe, untuk memberitahu macam mana nak menggoreng nasi dengan cara yang hebat. So, sebab masa dia mula-mula jumpa dengan Pendekar 2 Rico ni, dia jumpa Rico sebagai seorang short order cook. Macam cerita apa benda tu? Taxi driver lah kot, or whatever. Dia ialah seorang short order cook yang tengah buat nasi goreng. Lepas tu dia cakap nasi goreng dia best gila sebab dia menggunakan ingredients ni. Lepas tu yang paling penting sekali, nasi yang digunakan mestilah nasi sejuk. So, it's so stupid. It's so
It's so bizarre, it's so out there. Tapi aku amat suka Pendekar Dua Riko punya terjemahan. Itu je lah podcast pendek aku untuk ni. Aku akan buat extensive podcast pasal komik-komik ni. Aku akan review satu-satu lah aku rasa. Dengan cara yang lebih mendalam and whatever else. Apa aku suka, apa tak suka. Tapi aku saja je, aku baru balik daripada shopping. Hari ni ialah hari cuti aku. Aku nak try a few things. So yeah. So, tamat.